Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Gulf Cooperation Council GCC yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2023. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa King Khalid dijunjung oleh His Royal Highness Prince Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz, Timbalan Kabinet Wilayah Riyadh, His Highness Prince Faisal bin Abdul Aziz bin Ayaf, Datuk Bandar Wilayah Riyadh, Tuan Yang Terutama Jasim Muhammad Al-Budaiwi, Setiausaha Agung GCC dan Tuan Yang Terutama Muhammad bin Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Haji Awang Yusof bin Haji Awang Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Sidang kemuncak ASEAN GCC akan dipengerusikan bersama oleh Arab Saudi dengan Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini. Semasa sidang kemuncak ini, ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN dan GCC akan berhimpun buat pertama kalinya sejak hubungan ASEAN GCC ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1990 dan akan membincangkan usaha-usaha bagi mengukuhkan lagi hubungan ASEAN GCC serta memperkembangluaskan kerjasama dalam isu-isu yang berkepentingan bersama seperti perubahan iklim. Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima 3 kunjungan hormat daripada ketua-ketua perwakilan asing di negara ini. Kunjungan hormat diadakan di bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis Mesyuarat. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib mula-mula menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini. Semasa kunjungan hormat tersebut, kedua-dua belah pihak berharap hubungan sentiasa berkembang dan diperkukuh terutama dalam bidang pertahanan, pertukaran rakyat dengan rakyat, tenaga kerja dan ekonomi. Sementara itu, semasa kunjungan Tuan Yang Terutama Mr. Tran Anh Vu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Republik Sosialis Vietnam ke negara ini, kedua-dua belah pihak menyentuh kerjasama antara Majlis Mesyuarat Negara dan National Assembly of Vietnam melalui mesyuarat-mesyuarat yang dihadiri bagi membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama. Manakala pada kunjungan hormat bersama Tuan Yang Terutama Dr. Xiao Jianggu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara ini, kedua-dua belah pihak menyentuh mengenai inisiatif negara China bagi One Belt One Road yang dihasrat dapat diselaras dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Juga hadir Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Tertinggi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 antara lain membincangkan tata cara pelaksanaan upacara Perhimpunan Agung, Majlis Doa Kesyukuran dan Riadah Berbasikal Semangat Kebangsaan. Mesyuarat diadakan petang kemarin di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Berucap pada mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia
Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, antaranya menyentuh mengenai peranan generasi merdeka masa kini dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Sementara Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menekankan dalam meraihkan sambutan Hari Kebangsaan, nilai-nilai Melayu Islam Praja perlu diterapkan. Arti kata negara Melayu Islam Praja dan sebagainya itu adalah suatu tata negara. Demokratik menurut Ahli Sunnah wal Jamaah adalah tata negara. Kemudian kemerdekaan katanya itu dimulakan dengan apa? Tahun 59 katanya. Ada dalam preambel pemasyhuran itu ada. Sesungguhnya kita ni selaku rakyat negara Brunei Darussalam amat beruntung kerana berpeluang untuk menikmati sambutan ulang tahun ke-40. Jadi mudah-mudahan ia akan dapat menyuntik semangat kenegaraan dan kekitaan bagi rakyat dan penduduk di negara ini agar kita sentiasa mengekalkan keharmonian, perpaduan, memupuk nilai-nilai patriotisme, memajukan ekonomi dan mengekalkan persefahaman sesama kita ni. Mesyuarat antara lain memfokuskan kepada laporan perkembangan dan cadangan mengenai persiapan yang sedang giat dilaksanakan serta logo dan tema sambutan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dialog Pertahanan Seoul SDD 2023 dan Pameran Angkasa dan Pertahanan Antarabangsa Seoul ADEX berlangsung sehingga 22 Oktober 2023 di Seoul, Republik Korea. SDD 2023 merupakan platform dialog keselamatan pelbagai hala peringkat tertinggi yang dihoskan oleh Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dengan tema Kerjasama untuk Keamanan dan Kemakmuran, SDD 2023 bertujuan menggalakkan kerjasama keselamatan dan keamanan melalui dialog dan membina kepercayaan ketenteraan di Asia Pasifik termasuk di Semenanjung Korea. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawat dari negara tuan rumah Australia, Malaysia dan Singapura. Juga hadir Puan Yang Terutama Pengiran Hajah Nuriah binti Pengiran Lela Wijaya, Pengiran Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Korea. Negara Brunei Darussalam menekankan kepentingan rangka kerja tindakan keselamatan kesihatan Asia Pasifik dalam mengamalkan pendekatan whole of government dan whole of society. Perkara itu digariskan semasa mesyuarat Jawatankuasa Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi Rantau Pasifik Barat ke-74 yang berlangsung di Manila, Filipina. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Mesyuarat antaranya membincangkan mengenai beberapa isu kesihatan semasa serta dasar program dan hala tuju WHO bagi Rantau Pasifik Barat. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan sokongan WHO dalam inovasi kesihatan, terutamanya dalam meningkatkan pembinaan kapasiti dan memudahkan pelaksanaan inovasi. Di samping menghadiri mesyuarat, Menteri Kesihatan juga mengadakan perbincangan dua hala bersama Puan Yang Terutama Dau Hong Lan, Menteri Kesihatan Vietnam mengenai pengukuhan hubungan dua hala dan kerjasama dalam bidang kesihatan. Politeknik Brunei sekali lagi telah membuktikan komitmennya dalam membekalkan sumber tenaga manusia yang berkemahiran tinggi untuk menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi ke arah mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Perkara itu dinyatakan oleh pemangku pengarah Politeknik Brunei semasa Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-9. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Dalam ucapan, Awang Lim Kian Bun juga menjelaskan Politeknik Brunei juga sedang giat mereview beberapa inisiatif di bawah Pelan Pembangunan 5 Tahun Politeknik Brunei dengan Pelan Strategik Kementerian Pendidikan. Penyampaian sijil kepada graduan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.
Pada convocation ini, 768 graduan menerima diploma masing-masing. Awang Nur Fadil Aiman alias Nur Azmi bin A. Hasnan. Dalam meningkatkan kesedaran mengenai peranan dan prosedur operasi standard bagi menangani situasi kecemasan yang tidak dijangka seperti nahas pesawat adalah antara tujuan latihan kecemasan diadakan. Sehubungan itu, Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengadakan latihan seumpamanya di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Menyaksikan latihan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pemangku Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Latihan yang mengambil masa lebih kurang 6 jam itu melibatkan kerjasama daripada beberapa buah kementerian, jabatan dan agensi yang berkepentingan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Latihan juga bertujuan menilai kecekapan dan keberkesanan dalam menyelaras dan menangani kecemasan yang melibatkan operasi penerbangan dan perkhidmatan lapangan terbang. Kedutaan Diraja Thailand kemarin mengadakan kempen derma darah di Pusat Perubatan Jurudong Park JPMC. Menyertai kempen tersebut Puan Yang Terutama Busara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kempen bersempena dengan Hari Peringatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Bhumipol Adul Yadi ini turut disertai oleh masyarakat Thailand di negara ini. Kempen bertujuan untuk meningkatkan bekalan darah di pusat pendermaan darah. Bagi menzahirkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kriam Tutong malam tadi mengadakan majlis Malam Cinta Rasul. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah yang diketuai oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diisi dengan bacaan selawat tafrijiyah dan diserikan dengan persembahan-persembahan qasidah dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Juga hadir yang berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penasihat jawatan kuasa takmir masjid Kampung Kriam. 9 pegawai polis telah ditetapkan pangkat yang berkuat kuasa bermula 1 Oktober 2023. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Pemangku Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. 9 pegawai ditetapkan pangkat dari Pemangku Timbalan Penguasa Polis kepada Timbalan Penguasa Polis. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Mess Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei, Gadong. Lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan semasa Expo Kerjaya 2023 yang dianjurkan oleh Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC. Expo selama 4 hari itu berlangsung di Pusat Membeli Belah One City, Kampung Salam Bigar. Expo Kerjaya dibuka untuk kunjungan orang ramai bermula 9 pagi hingga 5 petang, manakala hari Jumaat ditutup sementara pada pukul 11.30 pagi dan disambung semula pukul 2.30 petang. Para pencari kerja disaran membawa dokumen bagi temuduga terbuka dan permohonan kerja yang ditawarkan. Keistimewaan Expo Kerjaya 2023 kali ini ialah salah satunya ialah pada kali ini penganjur telah mengimplementasikan satu tata cara penghantaran CV kepada syarikat itu dengan menggunakan secara digital dan bukanlah hard copy. Sokongan daripada ahli keluarga menjadi pencetus semangat bagi pelajar Politeknik Brunei semasa melanjutkan pengajian. Dengan tekad menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi, cabaran yang dihadapi dapat ditangani dengan adanya bimbingan para pensyarah. Orang utama saya adalah kedua ibu bapa saya.
keluarga, guru-guru dan juga rakan-rakan saya. Tapi pendukung yang paling kuat dan dorongan yang paling kuat adalah dari diri saya sendiri. My main pendorong, my family, and right now pun I think if you can see behind ni ada my friends and all that, and lastly of course for myself lah, to it's for me, for my future juga. Alhamdulillah, with the guidance of my lecturers and the support from my peers, my family, especially juga my parents and my friends yang graduating with me. Cabaran utama bagi saya would be probably coming from a secondary school, jumping into a higher institution, which is a huge leap for me, especially coming from a science background, taking an IT course. Cabarannya adalah untuk pembelajaran di Politeknik Brunei tidak sama dengan pembelajaran di sekolah sebelumnya. Kemudian disebabkan saya mempunyai internship di hospital, saya perlu adaptasi dengan setting di sana. Cabarannya yang pertama bagi saya lah, it's time management lah for myself. Secondly, time masa COVID. So kami one of the courses yang kena time COVID lah, which kami terpaksa mengendalikan kami punya stopkan kami punya clinical attachments. Program Semarak Seni dan Budaya Bengkel Kulintangan Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong berakhir dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil. Majlis diadakan di Pusat Belia Tutong. Bengkel disertai oleh 11 peserta terdiri daripada ahli-ahli pergerakan belia Impak Tutong dan Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong. Bengkel dikendalikan dengan kerjasama Kelab Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Bengkel antara lain bertujuan memberi pendedahan kepada golongan belia mengenai seni muzik tradisi asli Brunei. Agar dapat saya betul mengembangkan lagi kita ni punya muzik-muzik tradisi, okay, dan insyaAllah mempertahankan kita ni punya seni budaya muzik tradisi Brunei inilah. Jadi kami para belia boleh menjadi penerus yang mana supaya seni guling tangan ini indahkan pupus di telan zaman. Bagi menyemarakkan hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatankuasa Takbir Masjid Kampung Penanjung kemarin mengadakan pertandingan dikir Syarafil Anam. Pertandingan diadakan di Masjid Kampung Penanjung Daerah Tutong. Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang menjuarai kategori lelaki dan kumpulan Muslimah Masjid Kampung Penanjung memenangi kategori wanita. Pertandingan dihasrat dapat menanamkan rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mencungkil bakat dalam kalangan ahli Jawatankuasa Takmir Masjid, jemaah dan kumpulan Muslimah daerah berkenaan dalam mengimarahkan dan memakmurkan masjid. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Sukan Para Asia ke-4 2022 di Hangzhou, China yang akan diadakan secara rasmi pada 22 hingga 28 Oktober ini. Ia merupakan penyertaan negara kali ke-4 ke kejohanan tersebut. Kontingen negara ke sukan berkenaan berlepas kemarin. Penyerahan bendera disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada seorang atlet, seorang urus setia dan seorang jurulatih. Majlis Paralimpik Brunei Darussalam masih lagi mencari-cari para ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa atau yang kata ni orang kelainan upaya untuk melapis atlet-atlet kami yang sudah agak berusia juga. Saya akan dapat memberikan saingan yang terbaik dan insya Allah akan memecahkan rekod pribadi saya sendiri.